sejahtera. Bersama saya, Cikgu Estelina, untuk segmen Ciri-ciri Sistem Demokrasi Berparlimen. Ciri yang pertama, Raja Berperlembagaan. Raja sebagai ketua negara tetapi kuasa memerintah dijalankan oleh kerajaan terpilih. Kedua, Parlimen sebagai perundangan tertinggi yang terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Parlimen berfungsi untuk mengubah undang-undang. Ciri ketiga, pilihan raya berkala diadakan 5 tahun sekali. Ciri keempat, sistem kepartian. Parti politik bersaing dalam pilihan raya. Parti yang memenangi majoriti akan memerintah kerajaan. Ciri kelima, kabinet bertanggungjawab kepada Parlimen. Seterusnya, kebebasan asasi dan hak rakyat. Kebebasan beragama dan bersuara serta hak menyertai politik diberikan kepada semua rakyat. Ciri ketujuh, pemisahan kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Ciri terakhir, kebebasan badan kehakiman, iaitu mahkamah bebas daripada pengaruh eksekutif dan perundangan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan penyampai di studio. Bersama dengan saya, Cikgu Marlin melaporkan terus dari SMK Asyakirin berkaitan dengan ciri pertama sistem demokrasi berparlimen, iaitu Raja Berperlembagaan. Terdapat dua tokoh yang memainkan peranan berbeza, iaitu Ketua Negara dan Ketua Badan Eksekutif. Ketua Negara yang di-Pertuan Agong yang berperanan sebagai simbol perpaduan dan kedaulatan negara, melaksanakan tugas berdasarkan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan dan bertindak atas nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Ketua Badan Eksekutif pula ialah Perdana Menteri yang berperanan mengetuai kerajaan dan Jemaah Menteri serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar dan pentadbiran negara. Untuk mengetahui dengan lebih mendalam ciri kedua sistem demokrasi berparlimen, kita beralih pada rakan wartawan kami, Cikgu Hidayah dari SMK Bandar Bintu. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih kepada Cikgu Marlin yang sedang bertugas di SMK Asyakirin. Ketika ini saya sedang bertugas di SMK Bandar Bintulu. Saya akan menjelaskan ciri yang kedua adalah pilihan raya, iaitu pilihan raya adalah proses untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat dan dijalankan secara tetap dan berkala. Pilihan raya terbahagi kepada 3, pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil. Pilihan raya umum akan diadakan 5 tahun sekali bagi menentukan pemerintahan negara. Okey, pilihan raya negeri juga diadakan 5 tahun untuk memilih ahli dewan undangan, iaitu ahli adu. Okey, manakala pilihan raya kecil dijalankan sekiranya pemegang kerusi kawasan itu meninggal ataupun meletakkan jawatan. Untuk laporan seterusnya akan dilaporkan oleh rakan setugas saya, iaitu Cikgu Patnis. Okey, terima kasih Cikgu Nur Hidayah yang berada di lokasi. Saya Cikgu Muhammad Faiz yang kini berada di stesen bertugas di SMK Bandar Bintulu. Baiklah, saya akan meneruskan kepada ciri yang ketiga, iaitu kewujudan Parlimen. Okey, apa itu Parlimen? Parlimen ialah institusi perundangan tertinggi dalam sesebuah negara yang mengubah, meminda dan meluluskan undang-undang. Ia juga menjadi tempat perbahasan isu-isu negara serta mengawal tadbir urus kerajaan. Parlimen terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ahli Parlimen yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya yang diadakan, sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Mana-mana calon yang membentuk ataupun mendapat keputusan majoriti akan membentuk Parlimen di sesuatu tempat. Okey, kepentingan Parlimen ini ada 4. Yang pertama, meluluskan undang-undang untuk kepentingan rakyat, menjadi platform semak dan iman kepada kuasa eksekutif. Yang ketiga, membahaskan isu-isu nasional dan kebajikan rakyat. Dan yang terakhir, menyuarakan suara rakyat melalui wakil yang dipilih. Okey, sekian daripada saya memaparkan berita daripada SMK Bandar. Dan kita terus kepada Cikgu Debbie di lokasi yang seterusnya. Sekian daripada saya. Kita teruskan dengan ciri keempat, tanggungjawab kolektif kabinet. Bersama dengan saya, Cikgu Debbie Halbita, melapor dari SK George Punang. Yang pertama, keputusan bersama. Semua keputusan dibuat secara sepakat dalam mesyuarat kabinet. Sekiranya ada yang tidak berpuas hati terhadap keputusan kabinet, mereka hendaklah sama ada menerima keputusan ataupun meletakkan jawatan sekiranya tidak bersetuju dengan keputusan kabinet. Kedua, kesetiaan dan sokongan. Menteri tidak boleh secara terbuka menentang keputusan kabinet. Yang ketiga, soal jawab dalam Parlimen. Disebabkan persidangan Parlimen mempunyai sesi soal jawab dan ini dapat memastikan kementerian yang bertanggungjawab dapat melaksanakannya dengan baik. Yang keempat, rahsia kabinet. Perbincangan dan keputusan kabinet adalah sulit. Dan yang terakhir, tindakan bersama. Jika sesuatu tindakan kerajaan gagal, seluruh kabinet akan bertanggungjawab, bukan tindakan seorang menteri sahaja. Baiklah, kita teruskan dengan ciri yang seterusnya. Ciri yang seterusnya iaitu kebebasan kehakiman yang merujuk kepada prinsip bahawa badan kehakiman mesti bebas daripada sebarang pengaruh politik atau mana-mana pihak yang berkepentingan bagi memastikan badan kehakiman sebagai sebuah institusi keadilan. Hal ini dapat menjamin integriti badan kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Oleh itu, kita sewajarnya memahami kepentingan menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang seperti yang telah tersurat dalam hukum negara. Informasi yang berguna. Terima kasih Cikgu Muhammad Anwar. Di sini saya akan berkongsi tentang topik yang sangat penting dalam sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, yaitu kebebasan media dan hak asasi. Isu kebebasan media dan hak asasi terus menjadi perbincangan hangat di Malaysia. Media memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran masyarakat. Ia adalah saluran utama untuk menyampaikan maklumat, melaporkan isu semasa dan menegur pendirian kuasa. Kerajaan menegaskan komitmen untuk mempertahankan kebebasan media, namun pada masa yang sama menekankan perlunya menghormati sensitiviti masyarakat dan menjaga keharmonian. Baik, sekarang kita beralih kepada perkongsian seterusnya. Malaysia sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi Raja Berperlembagaan. Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Terdapat juga negara-negara lain yang mengamalkan sistem yang sama seperti Malaysia, iaitu United Kingdom, Kanada, Australia dan juga India. Namun di India sedikit berbeza kerana tiada raja dan presiden sebagai ketua negara, manakala Perdana Menteri sebagai ketua eksekutif. Pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh Cikgu Aswa. Saya Cikgu Majatul Aswa, melapor diri dari SMK Agama Miri. Saya akan membincangkan tentang kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi berparlimen.
Dalam sistem demokrasi berparlimen, ada beberapa kelebihan, antaranya adalah meningkatkan kecakapan pengurusan negara iaitu dari segi tugas dan tanggungjawab. Yang kedua, menjamin penyertaan rakyat dalam pemerintahan. Dan ketiga ialah sistem perundangan yang adil. Walau bagaimanapun, terdapat juga kekangan dalam sistem demokrasi berparlimen. Yang pertama, keterusan dan accountability yang rendah dalam mustaqbil. Yang kedua, penyalahgunaan kuasa oleh pihak pemerintah. Dan yang ketiga, ketidakstabilan politik menjejaskan kecakapan pemerintah. Sekian sahaja dari saya, iaitu dari segi kelebihan dan kekangan dalam sistem demokrasi berparlimen. Kita kembali kepada pentas utama. Begitulah perkongsian daripada rakan-rakan seperjuangan saya sebentar tadi. Kita tahu bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama. Bagi memastikan kestabilan dan kesejahteraan negara, Malaysia mengamalkan sistem pentadbiran yang tersusun dan berlandaskan prinsip demokrasi. Sistem ini bukan sahaja menjamin hak rakyat, malah memastikan pentadbiran yang adil, cepat dan berkesan. Sistem pentadbiran negara Malaysia merangkumi pelbagai aspek utama seperti politik, ekonomi, sosial dan pendidikan yang saling berkait rapat dalam membentuk negara yang stabil dan progresif. Kesimpulannya, sistem pentadbiran negara Malaysia yang berasaskan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan telah berjaya mewujudkan sebuah negara yang stabil, maju dan harmoni. Melalui pembahagian kuasa dan pemerintahan, dasar ekonomi yang progresif, pendekatan sosial yang inklusif, serta sistem pendidikan yang mantap, Malaysia mampu menghadapi pelbagai cabaran global dan domestik. Adalah penting bagi seluruh rakyat Malaysia untuk terus menghargai dan menyokong sistem pentadbiran negara ini agar Malaysia terus kekal sebagai sebuah negara yang aman, makmur dan berjaya di persada dunia. Sekian daripada Buletin Pendeta Muda. Saya akhiri dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.